Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom dengan tazkirah. Makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan. Yang ni. Kita duk baca bulan lepas, dia kata apa, kalau makan ni jangan tinggal sebiji nasi pun. Pasal apa? Pasal takut di butir nasi itulah ada keberkatan. Dia mai lagi tajuk baru lepas ni, dia kata apa? Kalau pinggan tu ada bekas kuah, dia suruh apa? Suruh palit. Suruh palit. Dia mai pula malam ni, dia kata makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan. Maksud dia apa? Maksudnya dalam kes, bukan kes makan nasi. Dia suruh tinggal nasi dah. Ini dalam kes orang jamu kita, orang hidang kita, karipap 10 biji. Jangan sentai 10-10 tu. Itu maksud dia. Dia tak sama. Ini kes dia lain sikit. Ini kes lain sikit. Ini bukan kes nasi sepinggan kita tu. Bukan. Ini kes orang main letak kat kita, popiah goreng 10 biji. Jangan duk ingat kata saya ni kenyang dah, tapi duk ingat Ustaz Samsuri abang ni. 10 biji popiah tu selesai kat kita seorang. Jangan. Ini tajuk dia. Dia kata pada hukum syarak kita, maka sayogialah seseorang yang makan ataupun seseorang yang minum tidak menghabiskan apa-apa yang dimakan dan apa yang diminum, supaya boleh menolong, mengenyangkan ataupun memuaskan dahaga orang yang kemudian daripada kita. Tuan rumah, kita pitah abang dulu kat dia. Dia pun tak bersedia. Kata tengok kereta kita sampai, turun 5 beranak. Dia takkan tak jamu apa. Orang mai buka-buka peti air, karipak segera. Ada 2 bungkus. 5 biji, 5 biji. Anak-anak pesan dah. Anak-anak tamak ni saat ni kami balik sekolah harap petang nak makan karipap ni. Dia duk ingat anak dia pesan. Tapi 5 orang turun satu kereta ni pun nak kena layan juga tetamu. Dia pun penaiklah belanga, goreng 10 biji karipap ni. Masa boh dalam pinggan nak pergi hidang dekat kita ni, dia memang dalam hati dia minta jangan bagi apa-apa habis lah, kesian kat anak ni. Anak balik sekolah harap nak makan, duk minta. Syekh ni main mengaji malam ni, dia mengaji tak dah habis, siapa kata telefon dia balik. Dia tak dengar cerita ni bagi habis. Jadi dia dah nampak karipap 10 ni kalau tak habis, keberkatan mungkin ada dalam karipap yang tinggal. Dia mengaji tak kat tu aja. Inilah masalah dia kata. Ni, dia dah beritahu kat kita ni. Dia kata kalau kita mau ingat ada orang kendian daripada kita nak makan lagi ni, karipap 10 biji ni, kita ambil sebiji sudah. Mungkin anak dia nak makan. Mungkin ada lagi orang lain nak makan benda ni. Dia kata istimewa pula ada orang yang nak mengambil berkat dengan memakan barang yang lebih daripada yang dimakannya itu. Mungkin makanan ni, tiap-tiap makanan itu ada keberkatan. Jadi mungkin ada orang lain pun nak tumpang keberkatan makanan itu. Dia kata, kita mau ingat dekat orang lain sama. Bermula pekerjaannya demikian itu, dia kata sunat juga. Kita tak habis 10 biji karipap itu, sunat. Dia kata. Dalam kes ni, dalam kes benda yang dihidang berbentuk yang macam ni. Dengan dalil Nabi SAW buat yang demikian itu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW yang masyhur, alim, namanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia, singgah tinggal sebentar Nabi SAW atas seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi sampai Mekah, sampai ke Madinah, orang Madinah pakat tunggu ni, pakat nak semawa Nabi tidur rumah mereka. Sebab Nabi mai tak ada tempat nak duduk lagi. Jadi masing-masing faham Nabi ni nak kena ada satu tempat berteduh, masing-masing nak offer rumah mereka untuk dijadikan tempat transit Nabi. Sementara nak ada rumah Nabi SAW. Pakat berebut. Dalam riwayat cerita ni, bila sampai sahaja unta Nabi ni, pakat duk pegang tali kekang unta ni. Tali duk kekang mulut unta ni. Pakat duk pegang, duk nak lawan tarik, nak ajak Nabi pergi rumah mereka. Nabi lepas unta dia. Nabi kata, biar pergi unta ni pergi pilih mana dia nak duduk. Unta ni jalan cedik. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai depan rumah, dia lipat lutut, dia duduk situ. Nabi pun bagi tahu dekat semua orang. Nabi kata, aku ikut barang aku pergi ke mana. Nabi kata, maka rumah Abu Ayyub Al-Ansari menjadi rumah pilihan Nabi SAW. Nabi SAW mai ke Madinah, Nabi duduk rumah dia. Pada waktu datang berpindah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah itu. Dan jadilah Nabi SAW duduk tinggal pada tingkat bawah rumahnya. Apabila Nabi tumpang duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pada mulanya Abu Ayyub suruh Nabi duduk tingkat bawah, dia duduk tingkat atas.
Kemudian tidak sedap hati akan Abu Ayyub Al-Ansari itu. Nabi tinggal di tingkat bawah, sedangkan dia duduk di atas. Kerana dia rasa seolah-olah dia duduk berjalan, duduk langkah kepala Nabi SAW. Sahabat dengan Nabi. Teruslah kata sahabat, tuan-tuan. Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Imam Malik, dia duduk di Madinah, dia tidur, dia akan make sure, dia akan pastikan kaki dia tak unjuk ke arah makam Nabi SAW. Respect. Dia tak unjuk kaki dia arah ke makam Nabi. Pasal apa? Pasal dia rasa dia macam biadab dengan Nabi SAW. Kita duduk mengaji, ustaz duduk mengajar, kita duduk bagi kaki main kat ustaz. Buat dah. Ya, tak ada. Ini tak ada. Saja abang. Takut siapa nak perbuti orang. Sekali lagi dia pergi suara. Kalau dah suara, dia tarik balik slow. Dia bukan apa. Benda ni benda adab. Saya abang dalam kuliah lepas. Adab ni tuan-tuan, mengaji sampai PhD pun tak belajar. Adab ni dia tak ada dalam silibus. Dia tidak ada di dalam muqarrar. Tak ada. Dulu, masa kita dulu, sekolah, masa kita kecil-kecil, umur, sekolah Arab dulu ada satu subjek akhlak. Zaman kita pergi sekolah kebangsaan, belajar Jawi. Zaman tu di sekolah Arab petang ni ada satu subjek akhlak. Lah tak ada dah. Pasal lah dia anggap kalau hang lulus dapat first class honors, hang kira dah cerdik, hang kira beradab lah. Dia kira lagu tu dia pukul borong lah ni. Maka akhirnya hari ni lahir orang-orang yang berilmu tetapi kurang beradab. Maka ilmu disampaikan dalam keadaan kurang berhikmah. Dia ada kurang. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, satu orang sahabat yang cukup beradab. Sedangkan dia duduk di Madinah. Nabi duduk di Mekah. Itu hari pertama Nabi sampai di Madinah. Dia tak pernah pun belajar dengan Nabi secara direct. Cuma duduk belajar daripada orang-orang yang pergi belajar daripada Nabi sahaja. Tapi beradab. Bila Nabi mai duduk rumah dia, Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia tak boleh tidur. Dia duduk rasa macam dia kurang adab dengan Nabi. Dia duduk rasa macam dia duduk langkah kepala Nabi SAW. Maka ia pun minta kepada Nabi SAW, biarlah kiranya dia turun duduk di tingkat bawah dan Nabi duduk di atas. Dia meraplah. Dia tak boleh tidur. Lalu turun pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dalam satu riwayat kata, dia kata kami pun nak tidur sini juga. Nabi kata takkan nak tidur sekali. Dia dengan bini dia dengan apa? Ada kalau macam tu, dia kata tuan naik atas, kami tidur bawah. Nabi kata apa pun tak apa, ambil beg naik di atas. Dia jadi kacau. Dia rasa macam dia buat tak patut dekat Nabi. Maka diturut oleh Nabi SAW akan kehendaknya. Nabi pun okeylah tak apa, Nabi naik atas. Di dalam pada Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu, maka Abu Ayyub memperbuat segala makan minum Nabi SAW. Nabi menjadi tetamu dia. Ini pula tetamu apa tuan-tuan? Tetamu kehormat. Tetamu yang amat dihormati. Bukan sahaja duduk, segala makan minum, segala keperluan Nabi, dia dengan bini dia atok. Dan Abu Ayyub orang yang memberi makan kepada Nabi SAW kerana Nabi SAW menjadi tetamunya. Kata Jabir di dalam hadis tu, wa kana idza akala ta'aman ba'atha ilaihi bi fadlih. Ni dia nak beritahunya. Apa dia? Dia kata adalah Nabi SAW apabila makan dia akan makanan yang dijamu oleh Abu Ayyub kepadanya, dikirimnya kepada tuan rumah itu lebihnya. Dia buat makan, pergi hantar dekat Nabi, Nabi tidak akan makan sampai habis. Nabi makan sikit, Nabi bagi hak lebih dekat dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi SAW manusia pilihan Allah, manusia contoh kepada kita semua. Dia tak selfish. Dia tak penting diri dia. Nabi ingat tuan rumah, tuan rumah ada banyak ni je makan. Dia ambil sikit, hak balance, dia bagi balik kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dikirimnya kepada tuan rumah itu lebihannya. Yakni, tidaklah Nabi SAW makan semua yang dijamu itu. Dia kata, Nabi tak makan bagi habis. Bahkan, dimakannya makanan itu atas kadarnya sahaja. Kemudian dipulangkan balik yang bakinya. Demikianlah tiap-tiap kali diberi oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi SAW akan makanan, maka adalah lebihnya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan Abu Ayyub Al-Ansari itu satu orang yang menanti lebihan makanan Nabi. Itu dia.
Bukan sahaja dia buat makan, dia hantar dekat Nabi, dia tahu dah Nabi akan makan sikit bagi balik kat dia. Dan dia memang duk tunggu balance makanan Nabi ni. Pasal apa? Pasal tentu di makanan itu ada keberkatan dia. Pasal apa dia kata? Kerana ia, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, mau mengambil berkat dengan lebihan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka dimakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari akan tempat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jarinya pada makanan itu. Di mana tempat Nabi letak jarinya, maka di situlah Abu Ayyub akan letak jari dia untuk nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, fa ba'atha ilaihi yawman bi ta'amin wa lam ya'kul minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dikirim oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari itu makanan macam biasa. Padahal tiba-tiba tidak dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makanan itu. Nabi duduk rumah dia, sehari-hari duk hantar makan pagi, makan tengah hari, makan malam duk hantar. Tiba-tiba satu hari makanan yang dia hantar dekat Nabi banyak tu, balik main banyak tu. Nabi tak sentuh makanan itu. Bila datang makanan itu kepada Abu Ayyub, dengan segeralah dia tanya kepada orang dia, khadam dia yang bawa makan pergi dekat Nabi itu, mana tempat Nabi letak jari dia pada makanan itu. Tiba-tiba dilihatnya makanan itu tidak luak, tidak kurang sebagaimana yang ada asalnya juga yang ada di dalam bekas itu. Dia nak tanya Nabi makan tadi, Nabi buah tangan, tengok-tengok main macam tak sentuh. Bila dilihat oleh Abu Ayyub akan makanan itu tidak luak, maka sudahlah terkejut dalam hati dia. Terkejut. Dia duk sangka, kata main nak tanya Nabi makan tahu mana, main tak nampak kata Nabi sentuh makanan itu. Dia sudah susah hati. Katanya, apalah gerangan salah makanan itu sebab tidak dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allah, aku masak apa ni? Nabi tak suka ke makanan aku ni? Ataupun Nabi tak makan ke? Dia jadi susah hati. Maka dengan segera dia naik ke tingkat atas, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak tanya apa sebabnya. Terus nak pergi tanya pasal apa. Sambung hadis tu, dia kata falamma ata Abu Ayyub an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Maka tak kala datang Abu Ayyub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutnya yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, telah hamba hantar kepada tuan hamba makanan sebagaimana adat biasa hamba menghantar. Ambil bahasa macam semerah padi ya bunyi. Bunyi tu macam aduka punya bahasa. Macam tu. Dia kata, Tuan, saya hantar makanan macam selalu saya duk hantar, tapi awak yang tak makan. Tiba-tiba dibawa pulang orang kepada hamba, sedangkan tuan hamba tiada makan sikit pun makanan tu. Pasal apa? Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata Abu Ayyub yang demikian itu, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala fihi thum. Nabi kata, Nabi ni dia very straightforward. Dia sangat berterus terang. Abu Ayyub mai tanya, dia terus jawab direct. Dia tak ada aku nak kelitin kot tepi, kata tak apalah, kenyang lah, apalah, tak apa-apa makan. Dia pasal apa tuan tak makan? Fihi thum. Nabi kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masakan-masakan yang kamu hantar kepada aku itu ada bawang putih. Nabi kata. Nabi kata ada bawang putih. Nabi kata, pasal itu tak makan. Bukankah kamu masak di dalamnya akan bawang putih? Nabi kata, betul tak? Betul hambur bawang putih dalam tu? Bila didengar sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian itu, lalu ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, faqala ya Rasulullah, aharamun huwa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, walakinni akrahuhu min ajli rihi. Maka katanya, ya Rasulullah, kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, haramkah bawang putih itu? Tanya Nabi. Oh, tak boleh makan ke bawang putih? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak haram dimakan akan bawang putih itu, tetapi aku tidak makan akan dia kerana aku tidak suka dari sebab busuk baunya. Nabi cakap betul. Nabi kata tak haram, cuma saya tak suka pasal dia busuk. Nabi jawab macam tu. Kerana aku itu bukan seperti kamu semua. Adalah aku didatang oleh malaikat dan aku bercakap dengan malaikat. Nabi kata,
Aku punya kes lain sikit. Hampa tak apa. Tapi aku Jibril duk mai jumpa. Maka apabila ada bau busuk pada aku, maka tidaklah malaikat mendekati aku. Aku tak boleh, Nabi kata. Pasal apa? Jibril nanti mai jumpa. Kalau duk bau bawang ni, Jibril nanti tak jumpa aku. Aku nanti susah. Bawang tak haram. Hampa nak makan. Tapi aku tak boleh. Pasal aku ada tetamu. Iaitu Jibril alaihissalam. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis Hasan lagi sahih. Nampak clear, very clear perbahasan hukum di sini. Baik, so dia kata makan bawang itu harus ia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu katanya aharamun huwa qala la. Di situ clear. Dia kata terang-terang menunjukkan makan bawang putih itu harus. Dan ialah yang diijma'kan oleh ulama. Ulama semua kata bawang putih ini tidak haram. Boleh makan. Tetapi makruh bagi orang yang berkehendak ke masjid. Itu telah disepakati oleh ulama. Ataupun datang kepada perkumpulan orang ramai lain daripada masjid. Ataupun nak menghadap orang besar. Kalau kita jenis kaki sahokok, kita nak pergi jumpa orang yang dihormati dalam masyarakat. Kita nak pergi jumpa Tok Imam, kita nak pergi jumpa Tok Guru. Gosok gigi dululah. Gosok gigi pepak cekelat yang hitam tu pro nak bagi hilang bau Marlboro ni. Pasal apa? Pasal respect kita kepada orang yang kita nak jumpa. Kan? Respect kita dekat dia, jadi kita buat macam tu. Baik. Dan dihubungkan dengan bawang putih itu akan tiap-tiap benda yang busuk baunya. Bukan bawang putih saja. Apa juga benda yang boleh menyebabkan bau mulut, dia kata elakkan. Baik, masalah. Dia kata makan jamu. Jangan salah faham pula, ni makan jamu. Ni ada juga tajuk jamu mak darah. Bukan. Makan jamu yang dia maksud di sini ni ialah makan jamuan yang orang buat. Dia tulis makan jamu. Kan? Kita dengar, Masya Allah, ada juga kes jamu. Bukan. Dia kata, makan jamuan yang dihidangkan. Serta tidak dimakan habis apa yang dijamu kepada kita itu. Apa hukum orang jamu kita, kita tak habis semua. Macam kes karipap 10 biji tadi. Kan? Kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim. Telah berkata ulama pada sepotong hadis itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza akala ta'aman ba'atha bi fadlih. Bahwasanya sunat bagi orang yang makan dan orang yang minum itu tidak menghabiskan daripada barang yang dimakan dan diminum. Orang hidang kita karipak 10 biji, jangan perhabis 10 biji tu. Dia kata, supaya tinggal dan dapat dimakan oleh orang yang kemudian daripada dia. Modu ingat, dia ni pun kita tahu anak ramai. Jangan kita perhabis. Tah anak dia tak makan lagi. Istimewa pula jika ada daripada orang yang mau mengambil berkat akan makanan itu dengan lebih-lebihan makanan itu. Maka sunat jua, jangan dihabiskan makanan itu. Apabila ada jenis makanan itu sikit, dan ada lagi orang yang berhajat dengannya. Kalau jenis makanan jenis karipap sebiji ini, lebih-lebih lagi lah. Dan jadi lepas ni tuan-tuan jangan jadi fobia dengan karipap. Bila pergi rumah orang bawa keluar karipap je, gedebuk main dalam perut. Allah, ni yang duk abang dalam masjid pun ni, sampai tak berani nak makan karipap. Bukan macam tu. Dia kata jadi jangan perhabis. Dia kata lagu tu. Baik. Dan lebih kuat hukum itu pada hak dhaif. Dia kata. Maksudnya apa? Lebih lagi kita kena timbang benda ni apabila orang hak jamu kita tu, dia orang yang dhaif, orang miskin. Kita tahulah, kita pergi rumah dia, kita tengok keadaan rumah dia, kita tahu ni orang susah. Tuan-tuan, selalunya orang susah yang besar hati orang pergi rumah ni. Tidak. Dia susah tapi dia besar hati. Saya dulu pernah mengajar di satu tempat di belah Pulau Pinang sana, Sungai Aceh. Saya pernah jadi guru di sekolah menengah Sungai Aceh. Student ni majoriti daripada kawasan nelayan. Sungai Cenaam, Sungai Udang ni semua pelantang naik ikan. So, student saya ni kebanyakan nelayan. Bila saya pergi posting di sekolah tu, kita pun tak faham dengan nature kehidupan nelayan. Kita tak faham. Kita tak tahu mereka macam mana. So kita pula masuk mereka bagi guru disiplin. Pasal mereka tengok masa tu misai kasang dia ada. Kan? Masa tu kita dengan misai melentang, misai parang dia panggil. Jadi pengetua tengok-tengok dia ni nampak cukup sah untuk jadi disiplin master, guru disiplin.
Akhirnya nak mengamuk sajalah, nak tangkap budak tak main sekolah lagu apa-apa semua kan. Ada satu anak murid saya ni nama Ibrahim. Allah yarham, meninggal dah dia. Kira budak baik tapi selalu tuang sekolah. Saya pun duk mak dia jugalah. Dia ni apa ni? Kita panggil dia, tanya Ibrahim. Ni hang seminggu korang-korang mesti 2 hari tak main. Dia pula tak terus terang kat kita. Duk buat lagu macam mana, duk mengeliat tak tahu nak abang. Jadi kena denda buta lah dengan kita. Tapi bila lama saya pun jadi nak kena tahu juga. Rupanya dia duduk di kawasan dia panggil PPRT, Perumahan Rakyat Termiskin, PPRT. Saya saja pergi ronda PPP tengok kawasan tulis PPRT, masuk tengok rumah zaman tu lah. Zaman tu 80-an. Rumah Pak Sagi tak ada apa. Tang tu lah tidur bangun, tang tu lah makan, tang tu lah dapur, tang tu lah apa, tak ada apa. Dia petak lagu tu ya. Pi bagi salam, tanya orang, tanya dia, dia tunjuk rumah dia. Sampai bagi salam, mak dia keluar mai. Ni sepedia ni, sepedia dia cakap pun. Tu yang kata kemas depan ni. Ni sepedia ni kata. Sepedia, saya kata ustaz ni, saya duk mengajar Ibrahim di sekolah. Mak dia kata dengan berkembang dengan apa cara-cara ni. Dia kata Ibrahim lagu tu lah ustaz ustaz. Dia panggil os, dia tak panggil us. Lagu tu lah ustaz dia kata Ibrahim ni dia nak pergi sekolah sampai hari-hari tak boleh lah. Pasal dia kena tolong pak dia turun ke laut. Kita ni dia geruk kata dalam. Kita duk denda dia banyak kali dah. Ni saya kata dia pergi mana ni? Turun ke laut ni. Tak ada. Tapi ni waktu-waktu ni dia balik dah selalu ni. Dia kata saja izin Allah. Sampai dia ni. Nampak kita ni tak nampak takut pun. Dia main-main ustaz salam, cium tangan apa semua. Dia kalut apa tuan-tuan? Dia kalut hasil tangkapan dia dapat tak banyak mana tu nak bungkus bagi kat kita. Ya Allah. Dia duk kalut ni hak dia bawa balik tak banyak mana ni udang halus-halus ni. Hak udang besar perih ambil dah. Depa dapat udang halus ni. Dia duk kalut ni duk cari plastik ni minta kat mak dia, mak ambil plastik apa ni nak bagi kat ustaz. Kita duk denda dia. Dia duk tolong sekolah. Lepas tu kita pergi di rumah dia bawa balik laut. Lepas tu dia nak bagi ni hak duk ada ni nak bagi semua. Gamak ke tuan-tuan nak ambil? Kita macam ni punya jumpa depan mata kita. Memang kita tak ambil. Kita nak bagi duit lagi dekat dia. Dia nak bagi tu. Barang dia oleh. Tuan-tuan, orang susah ni Allah bagi dekat mereka hati macam tu. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata, dan lebih kuat lagi hukum ni. Hukum apa? Hukum kalau orang hidang jangan makan bagi habis ni. Hukum itu lebih kuat lagi pada hak orang-orang yang daif. Kalau kita pergi rumah orang miskin, kalau dia hidang apa pun kat kita, makan ambil hati dia ya. Jangan makan nak bagi kita kenyang. Ni yang kata dia nak abang ni. Ni tuan-tuan dia doa abang ni apa dia? Inilah adab dalam Islam. Adab. Istimewa pula dia kata jikalau ada kelaziman orang yang menjamu itu diangkatkannya semua makanan yang ada pada dia. Ni jenis ni. Dia tu susah tapi dia tak fikir untuk dia. Dia duk fikir nak bagi seronok tetamu mai rumah dia. Ada 10 biji kari pap, 10 biji dia bawa keluar. Dia nak jamu kita. Walhal dia pun tak makan lagi, laki dia pun tak makan lagi, anak-anak dia pun tak makan lagi. Masa mak angkat, letak tu anak-anak duduk tepi dinding ni biji mata nin. Nin tau, nin. Anak ni duduk tepi dinding ni, duduk pegang Robin. Robin pula satu lagi. Duduk pegang Robin dinding tu, duduk tengok kari pap mak main hidang kat tetamu ni biji mata nin. Kita ni yang kata bengkak ni. Tanya ni anak-anak ke semua ni? Anak-anak sebiji jalan dah. Semua duk mengaji lagi ke? 2 biji jalan, 3 biji, 10, khalas. Alhamdulillah. Dia kata bengkak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia doa abang kat kita. Dia kata kalaulah jenis orang susah, lepas tu angkat semua hak duk ada main nak jamu kita. Dan dibiarkannya anak-anak, isterinya menantikan kut-kut kalau ada lebih jamuan itu untuk mereka makan. Anak bini duk tunggu kalau ada lebih, itu rezeki kita. Tak ada, kita tunggu pahala Tuhan saja. Masya Allah tuan-tuan. Seperti mana yang diperbuat oleh kebanyakan orang-orang susah pada hari ini. Dia kata. Dan telah dinaqal oleh ulama akan salaf suka memperbuat meninggalkan lebihan makanan itu. Ulama-ulama salaf, mereka memang praktis benda ni. Mereka tak akan makan bagi habis kalau orang hidang, orang jamu ni. Mereka akan tinggal.
Pasal apa? Pasal Nabi SAW duk buat macam tu. Maka inilah hadis yang asal bagi perbuatan yang demikian itu.